kita sambung dengan bab yang seterusnya, bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Okey, jadi apa yang akan anda pelajari? Nilai sinus, kosinus dan tangen bagi sudut theta. Yang ini adalah kurang daripada dan sama dengan, kurang daripada dan sama dengan 360 darjah di sini. Okey. Lepas tu kita akan juga lihat bagaimana graf bagi fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, yang ini kamu baca sendirilah. Apa ni? Cerita-cerita ni. Okey, Langkawi. Sebelum kita tengok yang itu, mari kita lihat dahulu yang perlu awak kenal pasti berkenaan dengan kita punya sukuan. Okey, ini saya terang pada awak. Okey, awak boleh lihat juga dalam buku teks muka surat 174 ni, dia ada bagi pada kita kesemuanya. Okey, sebelum kita pergi yang itu, izinkan saya terang pada awak. Okey. Yang pertama, pada kita punya graf, okey. Saya buat dahulu. Okey. Okay, buat tengah-tengah. Okey. Bila kita ada bentuk macam ni, kita ada sebenarnya adalah paksi Y. Ini paksi X kita. Dalam kita punya satah Cartesian, sudut yang kita ada di sini 90. Pergi sebelah sini pun 90. Maksudnya awak dah ada 180. Lepas tu kita tambah lagi 90 di sini. Awak dah ada 270. Awak tambah lagi 90 sebelah sini. Awak akan ada 360. Maksudnya atas ni 90 darjah. Paling hujung sebelah sana 180 darjah. Tambah lagi 90, 270 darjah. Tambah lagi 90, awak akan ada di sini 360 darjah. Okey. Setiap sukuan, apa maksud sukuan tu? 90 darjah pertama sebelah kanan atas, ini kita panggil sebagai sukuan pertama. Di antara sukuan pertama berada di antara berapa? Kosong. Di sini kita mula daripada kosong darjah. Kosong sehingga 90. Lepas tu kita akan ada sukuan kedua. Okey, sukuan kedua bermula daripada 91 darjah. Dah masuk 91, maksudnya dah masuk sukuan kedua. Sampailah 180. Itu sukuan kedua. Bila kita masuk 181, kita dah masuk sukuan yang ketiga. 181 sampailah 270. Okey, sukuan ketiga. Dan yang terakhir adalah sekuan keempat. Okey, yang ini sukuan keempat kita akan bermula daripada berapa? 271. Dah masuk je 271, lebih daripada 270, kurang daripada 360, dah masuk sukuan yang keempat. Itu kita panggil sukuan. Okey. Tak adalah, ada 4 saja. Okey. So, setiap sukuan tersebut, kita akan ada nilai bagi sohkahtua kita. Apa tu sohkahtua, cikgu? Yang pertama adalah sin. Sin. Yang kedua kita ada cos. Yang ketiga adalah tan. Sin, cos, tan. Okey. Untuk saya nak buat yang ini, sin, cos, tan, saya akan berikan pada awak satu singkatan. Singkatan. Iaitu sohkahtua tu kan? Okey. Sebelum saya bagi yang itu, saya perlu nyatakan pada awak, iaitu untuk kita punya sukuan-sukuan di sini,
Pada sukuan pertama, semua sin, cos, tan kita semuanya adalah nilai dia positif. Semua sin, semua cos, semua tangent, nilai pada sukuan pertama adalah positif. Jadi saya bagi tahu di sini all. A. A maksudnya all. Okey. Untuk sukuan kedua, hanya sin sahaja yang positif. Jadi semua positif, all positif. Nah, ini untuk kamu nak tahu ni Semua positif. Yang kedua, siapa saja positif? Sin saja positif. S positif ni, sin positif. Untuk yang sukuan ketiga, siapa pula positif? Add sugar. Tangent positif. Tangent yang positif. Yang keempat ini hanya add sugar. Cos sahaja yang positif. Apa yang awak ada di sini? Add sugar to coffee. A ni all. Add S adalah sin, sugar. T tangent. To coffee, C. Jadi awak tahu dekat sini bahawa kalau sudut itu berada pada sukuan pertama, semuanya positif. Sin ke, cos ke, tangent ke, semua positif pada sukuan pertama. Pergi pada sukuan kedua, siapa saja positif? Sugar, iaitu sin. Kalau cos, negatif. Kalau tangent, negatif. Sebab berada pada sukuan kedua. Bila berada pada sukuan ketiga, ingat, tangent sahaja yang positif, yang lain semua negatif. Bila pergi pada sukuan keempat, kamu punya cos sahaja yang positif, yang lain jadi negatif. Ini ada pada muka surat 123 pada buku nilam kita. Ada diterangkan dekat sana. Cuma saya berikan penerangan dahulu. Okey. Apa? Saya suka tengok kartun. Pun boleh juga. Add sugar to coffee. Saya suka dalam bahasa Inggeris. So, add sugar to coffee. Kalau saya suka tengok kartun tu, S ada 2 kan? Takut dia lagi awak apa? Confuse. Yang mana satu tu? Jadi, saya suka add sugar to coffee, lagi senang. A semua, S sin, T tangent, cos adalah C saya. Okey, itu bagi kita punya sudut-sudut di dalam sukuan tersebut. Okey, sekarang kita nak mengenali sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan awak perlu lihat pula pada muka surat 175 ni. Ini sudut rujukan sepadan. Apa sudut rujukan sepadan? Maksudnya, jika dia berada pada sukuan pertama, kalau awak nak cari nilai itu, awak terus saja nyatakan nilai dia. A sama dengan theta. Nilai bukan A, alpha. Alpha sama dengan theta. Kalau nak tengok pada sukuan kedua, disebabkan kita nak cari nilai alpha tersebut, jadi kita tahu bahawa kita ada 180 darjah. Jadi kita akan buat 180 darjah tolak theta. Sebab theta di sini. Tadi alfa sama dengan theta. Okey, seterusnya bila dia berada pada sukuan ketiga, theta kita berada di sini, kita nak cari alfa kita terlebih daripada 180 dah. Jadi kita ambil sudut theta kita akan tolak pula dengan 180. Tadi pada sukuan kedua, kita ambil 180 tolak theta sebab
kurang daripada 180. Bila theta kita lebih daripada 180, kita akan tolak dengan 180 untuk dapat kita punya alfa. Untuk yang ketiga, theta kita berada pada sukuan yang ke berapa ni kelas? Sukuan yang keempat ni. Bila berada pada sukuan keempat, ingat dia berada pada 360 darjah tolak theta. Ini yang perlu awak tahu tentang sudut rujukan sepadan. Okey. Yang ni awak boleh lihat juga. Ni dah dia beritahu. Dia punya fungsi-fungsi semua. Nampak tak ni? Ini A, all. Ini siapa saja positif? Tadi kita sebut sin kan? Add sugar. Ini T, tangent saja positif. Ini C, cos saja positif. Nampak tak cos saya positif ni? Cos positif. Ini tangent saja positif. Yang lain semua negatif. Itu sebab kita buat add sugar to coffee. Okey. Jadi yang ini dia bagi contoh. Boleh lihat contoh pada muka surat 176. Untuk tentukan sukuan. Kalau awak tengok. Berada pada sukuan kedua. Kenapa saya tahu sukuan kedua? Ini kan pertama. Ini kedua. Kan? So, theta kita adalah lebih daripada 90 darjah, kurang daripada 180 darjah. Itu sebab kita ambil 180 tolak 138, kita dapat alfa kita ni adalah 42 darjah ni. Kalau dia berada pada sukuan yang ketiga, ni dia berada pada sukuan ketiga sekarang. So, dia berada lebih daripada 180, awak ambil 239, awak tolak dengan 180. Jadi awak akan dapat alfa awak berada di bawah situ. 59 darjah. Okey, pada sukuan yang keempat. Ni sukuan keempat, kita tahu dia berada theta kita sampai 312. Jadi maksudnya di sini 360 tolak dengan 312, dapatlah alfa kita ni adalah 48 darjah. Itu kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan. Okey, mari kita tengok dia punya contoh kedua di sini. Dia beritahu pada kita tentang hubungan fungsi trigonometri yang berikut dengan sudut rujukan sepadan. Okey. Sin 167. Sin. Ingat. Yang ni kalau awak nak tahu yang ini, awak kena ingat sendiri awak punya apa? Sukuan. Ingat balik, itu yang saya kata. Add sugar to coffee. Kan? Jadi, kita tahu bahawa di sini kita punya 180. Di bawah sini kita punya 270. Di sini 360. Jadi kita tahu bahawa sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga, sukuan keempat. Okey, mari kita tengok. 167 berada pada sukuan kedua sebab dia kurang daripada 180. Cuba tengok tu. Dia berada di kawasan sini. 167. Jadi, untuk dapat dia punya sudut rujukan sepadan, kita ambil 180 tolak 167. Maka sin 167 kamu akan dapat sama dengan sin 13 darjah. Di sini, sin semua positif kan? Betul tak? Kalau B, 258. 258 dah lebih dekat 270. Belum. Dia berada pada sukuan ke berapa kelas? Sukuan ketiga. Bila sukuan ketiga, siapa saja yang positif di sini? Tangent. Apa jadi pada cos? Yes, cos di sini dah jadi negatif. Kalau awak nampak di sini dia letak negatif di depan. Macam mana dapat sudut rujukan sepadan? Jadi, kita berada pada sukuan yang ketiga. Jadi 258 awak tolak dengan 180. Dapatlah negatif cos 78.
Untuk sudut 349, kita berada pada sukuan yang keempat. Jadi kita tahu di sini, siapa saja yang positif, kita punya cos saja positif. Tapi apa jadi pada tangent? Tangent akan jadi negatif. Sebab berada pada sukuan keempat. Jadi macam mana dapat 11? Sebab dia berada pada sukuan keempat. Jadi 360 tolak dengan 349 theta kita ni. Ini theta kita 349. Jadi dapatlah 11 darjah. Okey. Yang ni berada dalam buku teks. Contoh-contoh dia. Ini yang telah kita buat tadi. Ini kita buat sebentar lagi. Kejap lagi. Kita akan tengok yang ini. Okey. Sebelum kita tengok yang ini. Soh katua ni. Izinkan saya pergi kepada buku nilam muka surat 123. Mari tengok nombor 1 ni. Kita buat sama-sama dulu. Okey. Tentukan sudut rujukan. Ingat sudut rujukan tadi. Yang sepadan bagi setiap yang berikut. Seterusnya nyatakan sama ada nilai tersebut adalah positif atau negatif. 152 darjah. Sukuan ke berapa dulu kita nak tahu? Yes. Macam mana kamu tahu 2 ni? Cuba tengok macam ni. Okey, ingat balik. Kita berada di sini 90. Ini 180. 152 berada di antara sini. Semua ni. 152 darjah. Sukuan kedua. Betul? Ingat sukuan kedua siapa saja positif? Sin. Adakah nilai sin kita di situ? Ya. Jadi kita nak cari apa? Berapakah nilai alfa kita berada di sini? Rujukan sepadan. Jadi, untuk cari alfa, kamu akan ambil 180 tolak dengan 152. Dapat berapa? 28 darjah. Itu adalah kita punya sudut rujukan sepadan. Okey. Jadi kita tahu bahawa dia berada pada sukuan kedua, maka nilai sin kita adalah positif. Sin, okey, sukuan kedua, maka sin adalah positif. Yang alfa tu adalah kita panggil sebagai sudut rujukan sepadan. Okey, sudut rujukan sepadan iaitu alfa. Okey. 217 darjah berada pada sukuan ke berapa? Sukuan ketiga. Ya, macam mana tahu sukuan ketiga? Kalau awak tengok 180 berada mana? Sini 180. Dia berada 217. Jadi kalau kita tambah lagi 90 di bawah sini 270. Maksudnya dia berada di sini, betul? Antara situlah. Jadi, ini semua ni adalah theta kita. Iaitu 217 darjah. Kalau saya nak tahu kita punya sudut rujukan sepadan kita, alfa di sini macam mana? 217 tolak dengan 180. Jadi nak tahu alfa di sini adalah 270 tolak dengan 180. Dapat berapa? 217, sorry. 217 tolak dengan 180, 37, betul tak? 37 adalah sudut rujukan sepadan. Okey. Adakah nilai tangent positif pada sukuan ketiga ni? Ya, betul. Tangent adalah positif pada sukuan ketiga. Sukuan ketiga, tangent nilai dia adalah positif. Jadi kita dapatlah positif 37 adalah kita punya sudut rujukan sepadan. Boleh? Okey. Kita pergi yang seterusnya. Cos 315. Yes. Oh, bagus. Dia dah nampak dah. Mana berada. Okey, jadi maksudnya
kita punya sudut berada di sini. Theta kita adalah 315 darjah. Kita berada pada sukuan yang keempat. Kalau sukuan keempat, apa saja yang positif? Cos positif. Ini pun cos, jadi tak ada masalah. Jadi kita nak cari apa? Kita punya alfa di sini. Sudut rujukan sepadan. Jadi, 360 tolak dengan 315 darjah kita. Maka sudut rujukan sepadan berapa? 45 darjah. Jadi pada sukuan keempat, kita nyatakan di sini sukuan keempat, maka kita punya cos adalah positif. Kan? Add sugar to coffee. Okey. 198 darjah. Kita ambil lukis macam ni je. Jadi kita tahu. 180 dekat sini. 198. Bawah ni 270. Jadi berada tengah-tengah sini. Theta kita 198. Jadi kalau kita nak cari dia punya beza saja sini alfa kita, maka alfa adalah 198 tolak dengan 180 kan? Sebab kita nak tahunya itu saja. Jadi dapat berapa? 18 kan? 18 darjah. Jadi di sini sukuan ke berapa ni? Sukuan ketiga. Habis dah masa. Sukuan ketiga siapa yang positif? Add sugar to tangent. Betul tak? Jadi sin akan jadi apa? Yes. Jadi disebabkan berada pada sukuan yang ketiga, maka sin kita bernilai negatif. Faham? Okey, yang terakhir. Sukuan ketiga juga, betul? 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 2. 137. Dah habis dah masa, dia lupa dah. Kan di sini 180. Ni 137. Kuranglah. Ini alfa theta kita. 137 dia berada pada sukuan kedua. So, kalau kita nak cari kita punya sudut rujukan sepadan di sini. Berapa? 43 darjah. Jadi, dia sukuan kedua, kita punya tangent positif ke negatif? Di sini patutnya siapa yang positif? Sin saja yang positif. Jadi, sukuan kedua, maka kita punya tangent negatif. Yang ini kita berhenti dahulu. Balik untuk awak nak buat latihan, tolong buat dulu ni. Cuba tengok sini. Latih kendali 6.1 ni. Tentukan sudut rujukan sepadan. Nyatakan hubungan fungsi dengan sudut rujukan sepadan. Buat nombor 2. Nombor 2 sama macam buku nilam yang baru kita buat tadi. Sama macam ini tolong buat dalam buku 2. Dua buku ada dengan awak kan? Buku 1 kita dah berhenti untuk bab 5. Jadi buku 2 buat untuk buku 1. Untuk bab 6. Jadi yang ni nak buat yang mana? Kita ada 9 ni. Nak buat yang mana cepat? 2 lah memang nombor 2. A, C, E, G, I. Daripada 9 saya bagi 5. Yang mana yang susah? 287. 287 darjah 45 minit ni. Ni tak nak. Kalau 2 ni tak nak, maksudnya kita naik atas. Jadi kita terbalik, iaitu A, C, B, F. A, B, C, D, F. Kalau macam tu baik buat semua. A, B, C, D, E, E, F. Kan? Okey.
Itu saja. Kita jumpa lagi.